Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam pelajaran kita. Hari ini kita belajar Sains Sosial Pembangunan Insan. Pause dulu video ni. Pergi ambil buku kamu semua dan kita belajar sama-sama. Okey. Kita belajar buku Sains Sosial Pembangunan Insan, muka surat 16. Cepat buka muka surat 16. Okey, dalam muka surat 16 ni kamu nampak banyak jenis binatang ataupun haiwan. Ada yang bersayap, ada yang besar, ada yang lehernya panjang, ada yang boleh berlari laju, ada yang kakinya cuma 2, ada sayap. Ada yang hidungnya panjang macam gajah tapi bukan gajah. Ada yang di kat hidung dia ada tanduk. Ada yang boleh panjat atas pokok. Haiwan Allah jadikan macam-macam bentuk. Nanti kita tengok jenis-jenis haiwan yang Allah jadikan. Ada yang bersayap. Ada yang berkaki 4. Ada yang berkaki 2. Ada yang ada paruh. Ada yang ada mulut biasa. Ada yang bertulang. Ada yang tak ada tulang. Banyak jenis haiwan Allah jadikan dekat muka bumi ni. Sebab itulah kita nampak muka bumi Allah ni indah, cantik. Sebab apa? Sebab haiwan-haiwan yang Allah jadikan macam-macam bentuk, macam-macam color. Ada warna-warni, ada yang satu color, ada yang lutsina, macam-macam. Ada yang boleh tembus pandang. Maksud tembus pandang tu macam mana? Lutsina lah. Tapi dalam buku ni tak ada. Nanti Ustazah cari, Ustazah tunjuk kat kamu ya. Haiwan-haiwan yang tembus pandang. Okey. Ada kuda belang, ada burung merak, ada ostrich. Ostrich tu apa? Burung unta. Ada yang leher panjang ni apa? Zirafah. Lepas tu yang besar ada belalai ni gajah. Ingat tak kita pernah belajar satu surah dalam Al-Quran, nama dia surah gajah. Surah apa tu? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang mengisahkan tentang apa? Tentang perang di zaman Rasulullah. Di zaman sebelum kelahiran Rasulullah. Kemudian ini badak sumbu. Kenapa panggil dia badak sumbu? Sebab dia ada sumbu di atas hidungnya. Yang tajam tanduk dekat depan ni, dekat hidung dia ni namanya sumbu. Badak sumbu. Yang ini namanya tapir. Kalau orang Melayu kadang panggil tenuk. Dia ada hidung macam gajah, tapi dia tak panjang macam gajah, pendek aja. Dia ada belalai pendek. Ini namanya tenuk. Yang ini mesti kamu semua tahu kan. Kalau yang duduk dekat lepa tu selalu nampak ini namanya monyet. Monyet. Monyet hidupnya di atas pokok. Panjat-panjat atas pokok. Dari satu dahan ke dahan yang lain. Kemudian kita tengok muka surat sebelah. Ada jenis-jenis haiwan dan serangga yang terbang. Haiwan yang ada kepak ataupun sayap. Kita tengok haiwan pertama ini. Confirm kamu tahu ni haiwan apa kan? Ini adalah rama-rama. Rama-rama Allah jadikan banyak bentuk, banyak warna. Asal kejadian rama-rama daripada apa?
Kepompong. Daripada kepompong. Kepompong tu sebelum dia jadi kepompong, dia jadi apa dulu? Dia jadi ulat belun cas. Daripada ulat beluncas yang jalan macam tu. Lepas tu jadilah ulat beluncas tu besar. Jadilah kepompong berdiri tegak dekat pokok. Lepas dia kepompong, dia keluarlah seketul rama-rama. Seekor rama-rama. Kemudian kita ada burung. Burung enggang. Tengok burung enggang. Cantik kan? Ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna oranye. Burung enggang ini unik. Dia ada paruh yang besar. Dan walaupun badan dia besar, paruh dia besar dan panjang, dia mampu terbang di udara. Itulah kehebatan ciptaan Allah. Walaupun dia besar dan berat, Allah jadikan dia boleh terbang ringan macam kertas. Tapi hakikatnya dia berat. Hebat kan ciptaan Allah? Kemudian kita tengok belalang. Belalang ni dia boleh terbang dan dia boleh lompat jauh. Sebab apa dia boleh lompat jauh? Tengok kaki belakang dia ni. Panjang kan? Kaki belakang dia ni dua-dua yang dia gunakan untuk tolak badan dia boleh lompat jauh-jauh. Sebab itulah dia boleh lompat jauh-jauh. Sebab kaki belakang dia ni panjang. Yang tapak kaki dia yang kat sini ni, dia tolak badan dia lompat jauh-jauh. Kemudian kita ada burung helang. Burung helang ni macam burung enggang juga. Besar tapi dia tak adalah paruh panjang macam enggang. Dia ada juga paruh tapi kecil je paruh dia. Tapi burung helang ni besar dan dia mampu angkat seekor anak kambing guna kuku dia ni je sambil terbang. Kan? Lagi satu ciptaan Allah yang maha hebat. Dia dah berat. Dia pegang, dia cekam lagi anak kambing. Dia bawa naik atas kat udara. Dia terbang, sambil terbang dia mampu angkat beban seberat itu. Hebat kan ciptaan Allah? Berat-berat itu pun dia mampu terbangkan. Kemudian kita tengok kat sini ada cicak terbang. Jarang kita jumpa cicak terbang kan? Biasa kita jumpa cicak kat lampu je, kat rumah kita, kat dinding. Lepas tu dia berak dekat lantai. Itu cicak biasa. Yang ini cicak terbang. Cicak terbang ni dekat tepi-tepi badan dia ada sayap. Sayap ni lah dia gunakan untuk dia terbang. Tapi cicak ni tak adalah boleh terbang macam burung. Dia boleh terbang macam belalang je. Tak jauh dia terbang. Sebab dia punya sayap macam layar je. Dia tak boleh kepakkan sayap dia macam burung. Dia boleh terbang macam tu je. Kalau burung dia boleh kepakkan sayap dia macam ni. Lepas tu kita ada pepatung. Lagi satu ciptaan Allah yang maha hebat. Pepatung ini kecil dan dia punya badan yang panjang. Pepatung ni pun asalnya daripada ulat beluncas. Tetapi duduknya di dalam air. Hebat kan pepatung ni? Dia duduk di dalam air sebagai ulat selama 1 tahun ataupun 2 tahun. Kemudian dia bertukar menjadi kepompong. Kemudian dia jadi pepatung ni. Tapi hidupnya sebagai pepatung yang terbang merata tak lama. 2 minggu sahaja. Kemudian dia bertelur dan hasilkan pepatung yang baru. Hebat kan ciptaan Allah? Semuanya ada hikmah kejadiannya. Kemudian kita tengok muka surat sebelah. Dah buka muka surat sebelah? Kita tengok pula yang ini. Tadi kita tengok haiwan yang ada sayap dan boleh terbang.
Yang ini kita tengok pula haiwan dengan anaknya. Yang pertama atas sekali kita tengok burung dengan anak burung. Habitatnya di mana? Di dalam sarang. Ni sarang burung namanya. Habitatnya di dalam sarang burung di atas pokok. Ada burung yang bersarang di tanah, tapi tidaklah semua. Kebanyakannya burung yang boleh terbang jarak jauh akan bertelur dan bersarang di atas pokok. Lagi besar burung tersebut, lagi tinggi sarangnya. Macam burung helang tadi. Burung helang tadi dia buat sarang tinggi dekat bukit-bukit tinggi, dekat tepi-tepi batu, dekat tepi laut, dekat atas pokok-pokok yang ranting paling tinggi. Itu burung helang. Burung-burung lain juga macam tu. Semuanya bersarang di atas pokok. Kemudian tengok singa. Singa tinggal di atas tanah. Tengok singa dan anak-anak singa. Nak tahu singa jantan dengan singa betina macam mana kita nak tahu? Tengok ni. Dia punya rambut-rambut kat tepi ni kan. Yang coklat ni. Rambut kembang ni. Kalau dia ada rambut kembang macam ni, dia singa jantan. Kalau dia singa betina, dia tak ada rambut kembang macam ni. Dia macam ni je. Muka dia macam ni je. Tapi ni anak singa. Kalau dia dah besar, kalau dia betina, dia macam ni je. Dia tak akan tumbuh rambut panjang macam ni. Kalau tumbuh rambut macam ni, dia singa jantan. Lepas tu, kalau singa ni, dia beranak. Dia bila singa betina besar, dia bunting. Lepas tu, dia beranak, anak dia keluar seekor-seekor macam ni. Lain dengan burung dan ayam. Kalau burung, dia keluar, lepas dia bunting. Bunting tu apa? Macam manusia mengandung. Kalau haiwan, bunting. Kita panggil bunting. Kalau dah dia keluar, dia tak keluar anak dia terus macam ni. Dia keluar telur. Lepas telur tu dia eram. Apa tu eram? Dia duduk dekat atas telur tu, dia panaskan telur tu, sampailah telur tu terhasil seekor burung, anak burung. Pecah telur tu barulah keluar anak burung. Sama macam ayam. Kita selalu makan telur ayam kan? Kalau ibu ayam, dia akan bertelur. Barulah telur tu dia eram. Kemudian telur tu dah matang, telur tu akan keluarkan anak. Barulah jadi anak ayam. Dia bukannya beranak terus keluar anak ayam. Dia keluarkan telur dulu. Barulah telur tu matang, pecah, jadilah anak ayam. Kemudian kita tengok kucing dan arnab. Kucing habitatnya di mana? Di rumah kita lah. Kucing ini adalah haiwan yang manja dan boleh dibela dekat rumah. Jangan pula awak pergi bela singa. Mana boleh bela singa? Sekarang tak pasal-pasal dia makan awak. Sebab diet pemakanan singa makan daging. Badan kita ni penuh dengan daging. Kalau singa makan kita, tak pasal-pasal dia jadi tuan rumah pula nanti. Tak pasal-pasal kan dia pula tengok TV kat rumah awak. Macam mana? Okey, tak adalah Ustazah gurau je. Kemudian kita tengok anak kucing dan anak arnab. Kucing dengan arnab juga sama macam singa. Lepas dia bunting, dia beranak, anak dia keluar seekor-seekor macam ni. Kucing dan juga arnab. Kalau arnab habitatnya di kawasan hutan, di perbukitan. Dia bersarang. Sarang dia buat macam mana? Dia korek tanah. Tanah tu dia korek lubang. Lepas tu dia beranak kat dalam tanah tu. Itu habitat arnab. Habitat ni apa? Habitat ni maksudnya tempat tinggal. Lepas tu kita tengok muka surat sebelah. Balik buka muka surat sebelah dia.
Okey, kita tengok kat sini pula ada masih tajuk yang sama, haiwan dan anak-anaknya. Okey, tengok ni. Ada lembu dan itik. Ni yang dipanggil habitat. Lembu dan anak lembu, itik dan anak itik. Lembu tinggal di atas tanah di mana ada rumput-rumput. Kalau itik, dia tinggal di dalam air. Bukanlah dalam air. Dalam air tu ikan. Tapi dia selalu duduk di atas air. Berenang-renang. Tapi itik juga boleh duduk di atas darat. Di tanah-tanah. Cuma itik boleh turun ke kolam ataupun air untuk mencari makan. Sebab apa? Sebab itik ni makanan dia ikan. Ikan kecil-kecil, itik makan ikan. Kalau lembu makan apa? Tengok apa kat rumput dia tu. Apa kat mulut dia tu? Rumput. Lembu makan rumput. Lembu juga beranak. Beranak sekor-sekor macam ni. Kalau itik sama dengan ayam. Dengan burung. Itik bertelur dulu. Dia eram telur, jadilah anak itik. Macam tu. Kemudian, kita tengok bunyi haiwan. Sudah ni Ustazah dah lah tak reti nak buat bunyi haiwan. Jom kita tengok bunyi-bunyi haiwan. Apa tulis dia ni? Kalau bunyi gajah, kita selalu buat bunyi gajah dekat sekolah kan? Cuba buat bunyi gajah macam mana? Ingat tak macam mana letak tangan dekat hidung, picit hidung, sebelah tangan masuk, letak kat depan, buat macam belalai dia. Bunyikan gajah. Dah macam bunyi lembu pun ada. Aduh. Lepas tu, bunyi lebah. Zzz. Macam tu bunyi lebah. Zzz. Kemudian bunyi kucing. Mesti semua orang tahulah bunyi kucing ni macam mana. Dia ada je dekat keliling kita. Macam mana bunyi kucing? Miau. 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 Bunyi anak kucing? Itu anak kucing minta susu. Lepas tu kalau mak kucing, bunyi mak kucing panggil anak dia makan. Miau. 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 Lepas tu kalau bunyi kucing jantan panggil kucing betina. Miau. 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 Itu kucing jantan panggil kucing betina. Lepas tu, kucing kalau dia nak manja-manja dengan kita, dia datang kat kita, dia buat muka pula dengan kita. Tahu macam mana bunyi dia? Miau. 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 Itu bunyi kucing manja-manja. Nak manja dengan kita lah tu. Kalau dengar kucing buat bunyi macam tu, maknanya dia minta kita usap-usap kepala dia. Kita kenalah usap-usap kepala dia, manja-manjakan dia. Sebab apa? Pahala tahu kita manjakan kucing. Jangan tak tahu. Itu pun pahala. Kita cakap tadi kan dekat Al-Muq. Kita cerita pasal nak kumpul pahala. Kumpul pahala banyak-banyak. Kemudian bunyi itik. Kita selalu nyanyikan lagu Five Little Ducks. Five little ducks spent out one day over the hills and far away. Mother duck say, quack, 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 quack. Itulah bunyi itik. Quack, 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 quack. Itu bunyi itik. Kemudian bunyi anjing. Allah, nak buat bunyi anjing lah pula. Macam mana bunyi anjing? Wuk, 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 wuk. Macam tu bunyi anjing. Kemudian bunyi kambing. Bunyi kambing macam mana? Mbek. 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 Itu bunyi kambing. Macam mana bunyi kambing? Mbek. 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 Itu bunyi kambing. Kemudian kita tengok pula haiwan dan makanannya.
Kat sini kita ada 4 contoh haiwan dan makanannya. Kita tengok arnab. Diet pemakanan arnab adalah sayur-sayuran macam lobak. Lagi sawi. Lagi daun saderi. Lagi banyak lagi sayur-sayur. Arnab makan sayur-sayur. Tak semestinya lobak saja tau. Dia makan sayur-sayur. Kemudian ayam. Ayam diet pemakanannya adalah cacing. Cacing. Geli tak cacing? Ustazah tak geli. Ustazah ambil buat mancing ikan. Ayam makan cacing. Lepas tu kucing. Kucing makan apa? Jangan pula kamu jawab kucing makan Friskies. Memanglah kucing tu makan Friskies. Sebab Friskies tu makanan buatan manusia untuk kucing. Tapi di alam liar, di luar sanalah kan, kucing-kucing yang tak dibela kita, yang duduk di hutan-hutan, yang tak dibela, yang liar, dia makan ikan. Kemudian ada burung. Burung apa ni? Macam belatuk je. Panjang paruh dia tajam macam tu. Burung makan ulat. Jaga-jagalah ulat-ulat di luar sana yang berjalan-jalan mencari buah-buahan. Ulat makan buah. Lepas tu dia dah kenyang makan buah, dia dah besar macam ni. Burung datang tangkap dia dan makan dia.